Selamat pagi murid-murid. Hari ini kita sambung belajar tajuk 5. Okey, tapi untuk hari ini kita sambung undang-undang. Okey, ulang lagi. Okey. Awak tahu undang-undang di Melaka ada 3. 1, hukum kanun Melaka. 2, Undang-Undang Laut Melaka. 3, Undang-Undang Adat. Okey. Jadi untuk hari ini kita tengok undang-undang. Okey. Untuk hukum kanun Melaka adalah mula ditulis oleh Sultan Muzaffar. Saya sudah terangkan hari itu. Okey. Jadi kita tengok sikit sahaja ulangan. Okey. Habis ini ada okey. Dalam undang-undang ini ada 44 bab. 44 bab atau dalam sejarah kita panggil fasal. Fasal bermaksud bab. Okey? Jadi awak mesti tahu ya, kalau siapa-siapa yang buat jahat, okey, dalam negeri Melaka dapat diatasi dengan baik gunakan buku undang-undang ini. Habis ini adalah undang-undang Laut Melaka untuk semua pedagang yang datang ke Melaka. Kalau mahu berdagang, mesti ikut undang-undang Laut Melaka ini. Okey? Okey. Sekarang dalam undang-undang Laut Melaka ada 25 fasal dan semua peraturan itu mesti diikut oleh semua pedagang yang datang ke Melaka. Okey. Jadi untuk tanggungjawab kapal-kapal yang masuk adalah tanggungjawab Shah Bandar. Okey, dan undang-undang ini membantu untuk perdagangan berjalan dengan baik. Okey? Okay. Kalau tengok undang-undang adat, okey, adalah satu undang-undang yang dikenali adat temenggung. Jadi di Melaka mereka guna adat, undang-undang adat temenggung. Okay? So sekarang kita tengok dalam adat temenggung. Okay. Ketua untuk adat ini adalah Datuk Ketemenggungan. Okey.
dan banyak cerita berkaitan dengan perkahwinan, okey, dengan harta dan juga perundangan. Okey. Jadi dalam sistem ganti sultan, okey, adalah dari kerajaan yang diambil oleh anak lelaki yang pertama. Kalau sultan mangkat, bermaksud anak nombor 1 yang lelaki akan ganti tempat sultan. Okey? Dan kuasa, okey, kuasa tertinggi adalah sultan atau raja. Ada tempat kita panggil sultan. Ada tempat panggil raja. Kalau panggil raja bermaksud ada dulu-dulu ada orang India datang ke tempat itu. Okey? Okay. Sekarang kita tengok bagaimana Melaka boleh jadi gemilang atau maju. Okey, maju. Jadi Kesultanan Melayu Melaka akan diteruskan dengan kegemilangan yang terus sambung dengan alam Melayu. Kegemilangan kerajaan ini dapat dilihat, okey, dengan adanya, okey, empayar. Bermaksud kalau pergi perang, menang, dapat tempat itu jadi Sultan Melayu Melaka. Okey. Dan kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka juga dapat dibuktikan dengan adanya bahasa Melayu, okey, yang dipanggil lingua, okey, franca. Bermaksud semua ada 84 bahasa pertuturan di Melaka. Okey. Okey. Sekarang kita tengok tempat yang besar atau luas. Okey. Tempat Kesultanan Melayu Melaka adalah semua di tanah Melayu dan kawasan pantai timur Sumatera. Okey. Dan semua tempat ini adalah tanah jajahan atau jagaan. Okey. Kegemilangan tempat ini dapat dilihat dari bentuk, kepentingan dan juga, okey, cara pentadbiran. Okey. Sekarang kita tengok cara atau bentuk pentadbiran. 1, dengan dapatkan tempat
tempat itu dipanggil penaklukan. Okay, penaklukan bermaksud bila lawan mana-mana negara yang kalah akan jadi kepunyaan Melaka. Okay? Dua negara lain dapat dijadikan negara Melaka melalui perkahwinan. Okay? Tiga adalah melalui jagaan mana-mana negara yang tanya untuk dapatkan perlindungan Melaka. Okay, so 3 cara ya, cara Melaka dapat negara-negara yang lain. Okay, nombor 1 adalah dapat dari peperangan. Okay. Peperangan dilakukan untuk menjaga keselamatan dan kemakmuran Kesultanan Melayu Melaka. Kawasan yang dapat melalui peperangan di seluruh tanah Melayu ialah Kuala Linggi, Beruas dan Pahang, Terengganu dan Kelantan. Kawasan yang dapat dari Sumatera adalah Siak, Rokan, Kampar dan Rupat. Okay, so itu semua dalam ini adalah tempat yang Melaka dapat dari peperangan. Okay. Sekarang kita tengok perkahwinan. Okay, perkahwinan. Perkahwinan berlaku antara Sultan Melaka dengan puteri di raja kerajaan lain. Okay. Jadi perkahwinan dapat kuatkan hubungan dengan keluarga kerajaan Melaka dengan kerajaan yang lain. Okay. Perkahwinan, contoh perkahwinan adalah Sultan Mansur Shah dengan puteri Majapahit dengan Raden Galuh. Okay. Yang dapat Melaka semakin maju. Okay. Okay. Sekarang kita tengok melalui jagaan. Naungan adalah Melaka beri jagaan untuk negara lain. Okay. Jadi kerajaan lain yang mahu jagaan di bawah Kesultanan Melayu Melaka akan datang jumpa dengan Raja Melaka dan beritahu mahu dapatkan jagaan Melaka. Okay. Jadi Sultan Melaka akan beri jagaan. Contoh
negeri yang dapat jagaan Melaka adalah Lingga, Patani dan juga Kedah. Okey. So sekarang saya masuk kepentingan. Okey, kepentingan pembentukan tempat yang besar. Satu, dapat majukan politik. Dua, dapat majukan ekonomi. Tiga, dapat hubungan baik dengan negara-negara lain, kita panggil sosial. Okey, dan empat adalah agama. Okey, kalau dapat maaf ya, ada masalah internet. Okey. Okey, sekarang kita sambung lagi. Okey, sekarang kita tengok politik. Dapat majukan mana-mana jajahan yang dijaga. Okey, hubungan ini dapat jadikan kerajaan itu maju. Contoh kerajaan lain yang dalam politik adalah Siam. Satu, dua, Majapahit. Tiga, Pasai. Okey. Sekarang ekonomi. Kalau dapat banyak negeri-negeri lain, jadi ekonomi juga akan maju. Contoh, dapat majukan emas, wang, biji timah dan juga bantuan tentera. Tentera. Dapat majukan pertanian dan rempah ratus. Dan perdagangan dilakukan di Selat. Selat. Sekarang sosial adalah perbualan atau hubungan yang baik dengan negara-negara yang lain. Contoh, berlaku hubungan dengan Arab, India, China dan alam Melayu. Jadi, masyarakat dapat hidup dengan baik dan hubungan jadi bagus. Contoh, dulu orang Cina ada datang ke Melaka. Sama juga dengan gambar yang awak tengok, ada orang Arab. Sekarang agama. Bila ada datang orang Arab, bermaksud agama Islam akan maju. Mereka akan belajar Islam dengan betul.
dan Islam dapat dikembangkan di semua tempat. Okey, so contoh negeri-negeri lain yang terima Islam adalah Pahang, Kelantan, Perak, Sumatera dan Kedah. Okey. Sekarang kita tengok pentadbiran tempat-tempat ini. Okey. Satu, ada pusat pentadbiran. Okey, pentadbiran. Ada pentadbiran kawasan jagaan. Ada pentadbiran kawasan yang jadi taklukan negeri Melaka. Okey. Ini gambar ini adalah pusat pentadbiran yang dibina oleh Melaka dan raja ada tempat di sini. Raja juga dibantu oleh pembesar pusat. Awak tahu ada 4 orang pembesar yang bantu raja. Okey? Okey. Pentadbiran kawasan jagaan adalah diketuai oleh Melaka dan mesti tiap-tiap bulan negeri itu mesti hantar. Okey, hantar ufti. Ufti bermaksud untung yang dapat di negeri itu. Jadi, untung itu mesti diberi sebahagian kepada Sultan Melaka. Dan dapatlah Sultan Melaka jaga negeri-negeri jagaan ini. Okey. Nama lain untuk naungan adalah jagaan. Okey, jangan lupa. Okey. Sekarang kalau tengok peta ini, okey, pentadbiran kawasan jagaan adalah yang warna merah. Semua itu adalah tempat jagaan Sultan Melaka. Tengok ya, Sultan Melaka pandai sangat. Okey. Okey. Pusat untuk agama Islam adalah bermula sebelum kedatangan Melayu Melaka. So, kerajaan yang mula terima agama Islam adalah Samudera, dekat Pasai. Okey, Indonesia lah. Okey. Jadi, tempat dalam peta itu adalah tempat yang mula-mula terima agama Islam. Okay. Dan semua orang di Melaka mula terima Islam jadi agama pusat untuk mereka. Okay, pada abad ke-15. Okay.
Okey. Kalau awak tengok peta ini, mana-mana kawasan warna merah itu adalah tempat yang terima agama Islam. Okey? Cara untuk ajar agama Islam adalah dengan cara pengislaman kedua. 1. 2. Melalui perkahwinan. 3. Adalah datang orang yang pandai dalam agama. Okey, yang kita panggil ulama dan mubalik. Okey. Dan Islam, agama Islam juga maju dalam perdagangan. Perdagangan dan okey, akhir adalah perluasan kuasa. Okey. Okey. Sekarang kita tengok pengislaman kedua. Okay. Pengislaman Sultan Iskandar Shah. Iskandar Shah dan juga rakyat. Dulu ya, bila Sultan terima Islam, rakyat juga ikut. Jadi bila Sultan Muzaffar Shah, okey, jadi terima agama Islam, okey, rakyat semua juga terima agama yang sama. Okey. 2 adalah perkahwinan. Okey, perkahwinan. Okey, contoh puteri Sultan Mansur Shah, okey, kahwin dengan putera Raja Siak. Okey, mana Siak? Awak tengok gambar ni yang warna merah. Warna merah ni. Ya. Ini okey, Melaka, sini Siak. Okey. Okay. Nombor 3 adalah ikut okey, apa yang diajar oleh ketua-ketua agama yang pandai dalam okey, selok belok agama. Okey. Jadi Ketua Melaka hantar ulama dan mubalik ke semua tempat untuk belajar agama. Okay. Bila habis belajar ajaran tasawuf dan sufi dikembangkan di Timur Tengah dan India. Jadi ada orang pandai bernama Maulana Abu Bakar dan juga Maulana Yusuf. Okay. Sultan Alauddin Riyad Shah hantar ulama untuk mengajar Raja Pahang
far, dan juga indragiri untuk ajar agama Islam. Okey. Perdagangan. Sekarang kita tengok perdagangan. Islam mula perdagangan dengan Arab, India, China yang datang ke Melaka. Melalui jual beli dengan mereka, okey, mereka dapat belajar, okey, sifat mubalik dengan cara sebarkan Islam tanpa keras. Dari Melaka, mereka juga dapat sebarkan Islam ke kawasan lain, contoh Brunei dan Filipina dan juga kepulauan Indonesia. Okey. Dengan ini, kuasa Kesultanan Melayu Melaka sebarkan agama Islam dah jadi luas. Jadi dapatlah negeri-negeri jagahan untuk ikut sama agama Islam. Mereka akan taat setia kepada kedua. Okey. Okey. Sekarang kita tengok tumpuan ulama. Melaka jadi tumpuan ulama dan pendakwa. Sultan Melaka menjadi jaga kepada semua aktiviti agama dan perbincangan dalam Quran. Okey. Contoh Darul Manzur. Okey. Mereka duduk sama-sama bincang. Awak boleh tengok dalam gambar. Okey, ada. Okay. Tempat untuk belajar agama Islam. Semasa ada Sultan Muzaffar Shah, ada buat madrasah, okey, masjid, surau untuk dapat belajar Quran dan semua ilmu tasawuf. Okey. Persuratan. Okay. Dalam Islam ada persuratan, okay, dari Arab dan juga Parsi yang guna tulisan Jahri. Kau boleh tengok dalam gambar. Ini tulisan Jahri dan juga bahasa Melayu. Okay.
bahasa Melayu menjadi bahasa persuratan dan bahasa penulisan. Okey? Okey. Untuk pemerintahan dan pentadbiran, saya sambung minggu depan. Sekarang, cikgu mahu awak buat latihan, okey, untuk tanah jajahan, okey, tanah naungan dan juga tempat-tempat jagaan belaka. Okey? Jumpa minggu depan. Terima kasih. Bye.